Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Hari ini saya minta maaf, saya terpaksa mempercepatkan live saya hari ini, saudara. Apa khabar saudara Muzaina Yusof? Doa saya anda semua sihat. Saudara Mat Johnny, saudara Abel Jani, saudara Puan Zaitun Ibrahim, Timur Telaga katanya. Saudara Fazlin Mokhtar. Siapa lagi teman-teman kita yang ada? Saudara Idris join. Begitu juga dengan saudara Abu Nem. Suara saya clear ke saudara Abu Nem? Teman-teman saya bagi tahu suara clear tak clear. Saudara Kamarul Azhari, saudara Fazlin Mokhtar, saudara Ahmad Atan, begitu juga saudara Aus Firdaus. Suara saya okey tak okey? Itu saya. Salam perjuangan saudara Abu Nem, saudara Alauddin Jaafar, saudara Hani Abdullah. Begitu juga Timur Telaga, kempen PRU15 dulu. Hantam di epic kau-kau tak? Aduh, hai saudara Hani Abdullah, baik Tuing, Pak Jebat, Waalaikumsalam. Kamal Amirul, okey lah, clear, terima kasih. So, Aus Firdaus, begitu juga Pak Tam, Pemburu Impian, Abu Samah, Mak Syah. Saudara Maksu dari Bukit Mertajam, apa khabar Maksu? Asal saya kalau boleh nak singgah tapi tak nampaknya tak boleh, saudara. Sebab besok pagi saya terpaksa ambil ferry, cepat-cepat naik bot pergi balik ke Kuala Perlis dan terus ke Jeneri. Untuk insya-Allah malam besok kita akan bersiaran. Petang besok dari ke Jeneri, saudara. Jeneri kawasan Putih Besar, saudara. Saudara Muhammad Zah, Waalaikumsalam. Di Jeneri itu dalam kawasan Sik, saudara. InsyaAllah hari ini saya masih lagi berada di Pulau Legenda, Pulau Langkawi, ya saudara. Jadi saya terpaksa awalkan pencerahan saya, saudara BK. Kalau yang saudara lewat, boleh dengar kemudiannya, saudara. Saudara Fazli Mokhtar, terima kasih. Baik saudara, hari ini hari Khamis. Jangan lupa saudara, hari ini hari Khamis, malam Jumaat, malam 1000 rahmat. Ya, berdoalah kita kepada Allah SWT agar negara kita ini, bumi kita ini sentiasa dirahmati oleh Allah dan diri anda, keluarga anda sentiasa dalam rahmah Allah, saudara. Apa khabar Puan Lina Aryani? Awal hari ini benar Puan Lina, sebab saya ada hal nak melihat dan menatap bagaimana pula kempen di Pulau Langkawi. Hari ini saya hadir untuk berkempen daripada Carun, daripada Parti Keadilan di Dewan Undangan Negeri Kuah. Sahabat saya, saudara Fauzi. Jadi kita berkawan, saudara. Bila dia bertanding, kita pun datanglah bagi moral support. Saudara Man, saudara Fazli Mokhtar, begitu juga Puan Rosmini dari Pontian. Terima kasih. Ya, jadi saudara, hari ini hari Khamis 3 Ogos. Hari yang ke-1233. Virus sebut masih lagi ada. Cuma mungkin dalam kesibukan berkempen ni, Dr. Zaleha belum memberi penjelasan tentang kedudukan. Saya pun tak sempat nak melayarinya, saudara. Saudara Jamil Idris dan juga Rio pun tak menghantar kiriman. Itu keadaannya. Saudara Fazlin Mokhtar, saudara Abdul Rauf Saj, saudara Azlan Yusof. Itu juga saudara Mukhlis, Waalaikumsalam semua. Salam Jumaat, malam penuh rahmat. Ya, saudara, betul tu. Saudara Man, saudara Fazli Mokhtar, saudara Zainuddin, saudara Lee, saudara Mat Nayan, apa khabar? Salam malam Jumaat. Salam semua, saudara. Dan virus sebutlah, saudara, 1233, hari yang ke-1233. Itu maksudnya, saudara. Bukan 1233 jangkitan, tidak. Hari yang ke-1233, ia masih belum usai, saudara. Saudara Muhammad Puzi, Haji Wahab, apa khabar, saudara? Sebentar lagi saya akan nak memberi pencerahan tentang keadaan di Kedah. Itu keadaannya sebab saya berada di Langkawi. Semalam saya berada di kawasan Pokusna. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, pertemuan saya dengan warga di kawasan tersebut dan warga negeri Kedah perlu saya jelaskan, saudara. Baik, saudara. Saya tak mau mengambil banyak masa untuk e-commerce. E-commerce ni nampak gayanya sepanjang musim pilihan raya ni macam terhenti. Sabar-sabar juga, saudara, ya. Legasi Warino, apa khabar, saudara? Salam dari Pulau Pinang, saudara Basri Osman. Tak singgah Sik ke? InsyaAllah
Basri Osman, besok saya akan berada di Jeneri. Di Sik lah tu saudara. Kalau boleh dapat jumpa dengan saudara Basri Osman, bagus juga. Saudara Nek-Nek. Awal sangat ni, memang awal. Saudara, minta maaf lah saudara sebab saya mengejar waktu. Saudara Lim. Ya, saudara Basri kalau boleh jumpalah. Sebab saya bila saya pergi ke Terengganu, saya berjumpa dengan kawan-kawan kita di Kemaman, sahabat-sahabat kita, berjumpa di Cukai, begitu juga di Kuala Terengganu. Dan bila saya pergi ke Kota Baru Kelantan, jumpa dengan teman-teman kita, saya berada di Jeli. Ramai rupanya kawan-kawan kita di Jeli saya. Dan saya berada semalam di Pokok Sena. Ramai saya ingatkan saya keseorangan, rupanya saya ramai sahabat. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, saya punya ramai sahabat. Sabar dulu saja Naidi Hakim. Sikit lagi saya akan dari pencerahan ini. Jadi saya menyantuni, nak memberitahu bahawa di Langkawi ni pun tadi saya buat live siang waktu petang. Alhamdulillah dapat kesempatan. Wakil rakyat lalu dia singgah. Dia calon wakil rakyat. Saudara Fauzi, beliau adalah muka sahabat saya. Dan dapatlah dia masuk sekejap bersama dengan Puan Jamilah. Puan Jamilah ni dulu bekas wartawan juga. Dan dia dah kaya-kaya. Saudara Puan Syarifah Hafifah, apa khabar? Jauh berjalan, banyak pengalaman. 4 tulang kering, Naidi Hakim. Itu keadaannya saya. Saudara Azamira Amir, saya tak dapat nak invite bersama. Sabar dulu Datuk Seri Johan, sabar sekejap lagi. Saudara Lantora, ginilah saya tak suka nak kata orang. Janganlah saudara Pudin kantoi ke apa, jangan kita katalah. Biarlah mereka dengan masalah mereka. Saya perlu memberi pencerahan keadaan apa yang berlaku di negeri Kedah saudara. Sebelum itu saudara, jangan lupa kita santuni naluri kehidupan. Kerana saudara, dunia dan akhirat bandingannya sangat jauh sekali saudara. Jarak, masa dan suasananya begitu berbeza. Nah, apabila kita merenung kembali saudara, kehidupan di dunia kita ini cukuplah singkat sekali. Dia ibaratkan kadang-kadang sesaat saja kita hidup di dunia ini saudara. Kerana itu Allah berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-45 saudara, yang bermaksud, dan ingatlah masa Tuhan himpunkan mereka pada hari kiamat kelak dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu saat saja dari siang hari. Mereka akan berkenal-kenalan sama sendiri. Sesungguhnya, saudara, rugilah orang yang telah mendustakan hari menemui Allah untuk menerima balasan dan yang tidak mendapat petunjuk ke jalan mencari untung semasa hidup di dunia ini, saudara. Jika kita sedar kehidupan dunia sekadar sesaat, kita tidak akan ada masa lagi untuk mengumpat, untuk kita memfitnah dan membuat dosa. Kerana masa yang ada sangatlah terhad dan pendek. Gunakanlah masa kita dengan menambah amalan untuk dibawa ke sana saudara. Jadi bila kita fikirkan saudara, yang dunia hanya sekadar sesaat saja, umpamanya saudara, di akhiratnya saudara, kita akan menguruskan kehidupan kita dengan sebaiknya. Pasti ada sahaja amal baik akan dilakukan pada waktu yang tersisa saudara. Lim, apa khabar Lim? Saudara Muhammad Razi, saudara Aida Mazlan. Betul saudara Aida Mazlan, biar kita berpolitik yang bersih. Jangan kita fitnah memfitnah ya. Saudara Salih Lembang, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Kita juga saudara Levin, Datuk Seri Johan, saudara Hazlan, Zamzani ya saudara. Dan mutiara kata kita hari ini saudara, biarpun solatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta ringgit, hajimu berkali-kali, tapi saat kau gores hati ibumu, syurga bukan milikmu lagi. Jadi apabila meninggalnya seorang ibu, maka hilanglah doa yang amat mustajab. Itu doa dari seorang ibu. Saya sering berpesan pada anda, saya dah tak ada ibu dah saudara. Jadi kalaulah kita berdoa, kita bersolat beribu-ribu kali, berpuasa dan juga melakukan ibadah haji berkali-kali saudara, macam-macam kita buat, tetapi saat kita mengguris hati ibu kita saudara, maka saat itulah hilangnya peluang untuk berada di pintu syurga. Apa khabar Puan Hamidah Kamat? Zamzani dia kata bacalah komen. Saya baca, bukan tak baca, tapi kadang-kadang bila laju Zamzani malam-malam kutuk orang, awal jadi ustaz. Apa bendanya? Saudara suruh baca, bila saya baca nampak gayanya saudara kutuk saya. Saudara. Suruh saya baca lah komen tu, saya baca saudara Zamzani.
Tapi saudara mengata mengutuk saya. Apakah saya mengutuk orang? Itu gambarannya saudara. Kadang-kadang bila saya tak nak baca tu sebab saya tak mau memulakan bicara saya untuk bertekak, bergaduh. Saya tahu anda tidak senang dengan apa yang saya laporkan. Sebab saya menyatakan kebenaran. Tak lebih daripada itu. Anda tak boleh terima, terpulang. Itu keadaannya sebab awal-awal dulu selalu saya katakan. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda tak bersetuju, tak ada masalah. Kalau anda bersetuju, Alhamdulillah. We must agree to disagree lah, Saudara Zam. Jangan saya nak ikut cakap anda saja. Mana mungkin saya mengikut ataupun dilaporkan kerana anda sokong parti-parti tertentu, saya kata parti itu yang terbaik. Sedangkan tak baik. And then selalu mengata saya mengutuk anda. Tak betul, saudara. Minta maaf, saudara. Saya bukan orangnya, saudara. Sebab itu, saudara, kena ingat. Bagaimanapun kita pantun dah. Saya santun pantun Pak Nazil, saudara. Nak ajak bertekak memalah lah kadang, saudara. Saya tak suka, saudara. Saya bukan mencari permusuhan. Saya mencari sahabat, saya mencari teman bila saya membuka halaman ini. Saudara Zam boleh buka balik. Bertahun dah saya buat live ini. Tak pernah saya maki hamuan orang, saudara. Tapi kalau tak betul, saya balon lah. Itu keadaannya, saudara. Baik. Pak Nazir dari Perlis mengirimkan kepada saya pantun. Terima kasih Pak Nazir. Teruskanlah berkarya, saudara. Ya? Saudara Aida Mazlan, janganlah yang menyakit itu terpulanglah, saudara saya. Okey, saudara. Kata Pak Nazir, disapu salap bawah mata, dengan teliti seperti meniti. Malam gelap dicerah pelita, gelap hati di bawah mati. Itu keadaan saya kalau hati yang gelap tu sampai sudahlah. Hati dah gelap, tak boleh menerima keadaan realitinya. Tambah Pak Nazir lagi, beli sebiji nanas dengan sekilo pria. Jerung dikata ganas, ganas lagi manusia. Itu keadaannya, saudara. Terima kasih Saudara Aziz dari Sarawak, Aus Firdaus, Zeri, anak-anak, Salam Madani, Saudara Khairul Hanan, Piknik Juragan, terima kasih, Long Robert, Henda, begitu juga sahabat-sahabat kita, Naufal, Merbah Jambul pun ada. Tak apa, it's okay, Saudara Datuk Johan, Saudara Hazif, Saudara Aida Mazlan. Baik, saudara. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara. Saya yakin bahawa pimpinan negara mendengar live saya ini. Dia suka tak suka, dia kena dengar. Sebab ada unit komunikasi di bawah Kementerian Penerangan dan Komunikasi Media Digital. Mereka merakamkan semua apa yang berlega di media sosial ini. Dan saya ingin sekali lagi tetap mengingatkan agar pimpinan negara jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang. Seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, saya tak marah. Boleh anda pakailah. Tetapi bagaimanapun, anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Dan kemudian anda masukkan dalam mana-mana channel. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Itu prinsip kita, saudara. Dan bila saya memberi pencerahan, kita harus berpegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu saja, saudara. Kalau saya nak menghantar kiriman ataupun nak berbicara atau minta saya ulas komen-komen anda, permintaan saya satu saja. Gunakanlah bahasa-bahasa yang melambangkan kepribadian bangsa kita, saya. Bangsa kita bangsa yang harmonis sikapnya, menyantuni dengan bahasa yang cukup mulia. Jangan kita cemarkan bangsa kita dengan bahasa-bahasa yang celupar. Tak apa, saudara panca aduka, tak apalah anda nak kata apa pun. Tak ada masalah. Panca aduka. Saya berkali-kali saya katakan, saya bersahabat dengan semua. Cuma saya tak suka kalau orang menuduh yang bukan-bukan. Dan apabila mereka mengutuk pertubuhan ataupun parti-parti politik. Sebab saya sendiri tak ada kutuk pun parti PAS. Saya tak kutuk parti PBM. Saya tak kutuk parti DAP, Parti Amanah, Keadilan, UMNO. Yang selalu saya balon, saudara, adalah pimpinan. Rumah tak salah, saudara. Yang salah adalah pemain-pemain dalam rumah. Saudara Ayati, soal mereka layak tak layak memerintah, itu rakyat yang menentukan. Sebab macam semalam saya bersama Datuk Syed Adi, dia mengatakan bahawa tugas rakyat adalah memilih wakilnya. Dan setelah dipilih wakil rakyat, maka menjadi tanggungjawab wakil rakyat itu menyantuni rakyat. Terima kasih Puan Nur Aziah Azizan. Nampak gayanya harapan untuk singgah di Alok Pungsu tak dapat lah sebab subuh nanti. Besok saya akan terus ke Polisian daripada Januari. Mungkin hari yang lain. So Johari Gabriel, Tablo Ghaffar Hamzah, Sunul Haiti Yati.
Kelantan hadir. Saudara Firdaus, Lantodak. Tak apalah, anda nak sokong parti mana pun tak masalah. Cuma jangan maki parti orang. Itu permintaan saya, saudara. Sebab kita adalah warga cinta damai, menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Mungkin pencerahan saya malam ini agak singkat ke atau panjang, saya tak tahu. Tapi saya akan bergegas nanti kerana calon akan berada di salah satu kampung. Saya nak tengok pandangan orang kampung, tengok bagaimana respon mereka di Langkawi ini, saudara, sebelum saya beri pencerahan. Dan hari ini Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengadakan mesyuarat untuk memutuskan kedudukan Parlimen Pulai dan juga Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram di Johor. Kesan akibat daripada kembalinya ke rahmatullah sahabat kita Datuk Saifuddin Ayub. Sepanjang hidupnya jadi menteri daripada Menteri Pertanian, kemudian jadi menteri Perdagangan dalam negeri dan hewan pengguna. Banyak juga kadang-kadang saya memberi kritikan, tetapi saya tak ada masalah sebab bila saya bertemu di parlimen, dia genong saya, dia senyum. Dia kata, kau balon aku sekat tiang. Kata, tak apalah bos. Dia kata, biasalah tu. Saya kata, dia pun senyum. Saudara, my phone 5,000 saya undi. Tak boleh. Saya tak boleh sebut anda undi siapa, saudara. Kerana undi itu adalah rahsia. My phone 5,000. Dia kata premis judi telah pun dibuka semula. Saya ingat begini, dia orang nak buka premis judi, siapa menang, siapa kalah, berapa undi sebagainya. Saudara tidak berdosa. Yang berdosa kalau anda turut terlibat berjudi sama. Ya, Puan Siti Saripah Habibah. Jangkaannya tak apa. Itu pandangan Puan Siti Saripah. Jangkaan dalam pilihan negeri 50-50. Okey. Apa khabar Raja Kamal Raja Bazian? Apa khabarku ya? Junadi Hakim, Zamri Abdullah, Muhammad Kamal Salam Madani. Baik saudara, sebagaimana saya katakan tadi, Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengadakan mesyuarat siang tadi dan telah pun menetapkan bahawa hari penamaan calon untuk mengisi kerusi parlimen di Pulai dan Dewan Undangan Negeri di Simpang Renggam, Johor adalah pada 9 September. Saudara. Jadi pelaksanaan pilihan raya kecil. Ini dipanggil pilihan raya kecil, bukan pilihan raya umum, saudara. Bagi kursi Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram Johor, kabarnya, saudara, melibatkan perbelanjaan sejumlah 6 juta ringgit. Sebab itu, bila anda nak memilih mana-mana calon itu, pilih berhati-hati, saudara. Sebab negara berbelanja wang tiap-tiap kali pilihan raya untuk dua Dewan Undangan, dua kursi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, maka kerajaan berbelanja sejumlah 6 juta ringgit. Demikian menurut pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Tan Sri Abdul Ghani Saleh. Kerana bagi perbelanjaan untuk pilihan raya kecil, bagi Parlimen Pulai dianggarkan menelan 4.5 juta ringgit, saudara. Sementara itu, untuk Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram, sebanyak 1.5 juta. Demikian menurut pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Tan Sri Abdul Ghani Saleh. Artinya, saudara, tiap-tiap kali pilihan raya banyak wang kita gunakan. Jadi janganlah kita sia-siakan wang rakyat sebab nak cetak kertas undi, nak menyediakan peti undi, menyediakan pegawai, pengawas dan sebagainya, saudara. Dan SPR telah pun menetapkan hari pengundian pilihan raya kecil iaitu pada 9 September, serentak, saudara. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Untuk penamaan calon adalah pada 26 Ogos. Pilihan raya di 6 luar negeri 12 Ogos. Artinya pada 14 hari kelepas itu akan bermula penamaan calon bagi kursi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Sementara pengundi awal adalah pada 5 September. Bagaimanapun saya nampak tadi, saudara, saya sempat berhubung dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya bertanya kepada beliau, bagaimana kedudukan, apakah UMNO akan meletakkan calonnya. Jadi menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata dia telah pun mengadakan sidang media, ada memberitahu pada wartawan. Tapi dia kata, okay, for your information, untuk informasi saya, katanya, beritahulah pelayar-pelayar semua bahawa untuk Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Renggam, UMNO sebulat suara menyerahkan kembali kursi sebut kepada amanah. Kerana kursi sebut dimenangi dalam pilihan raya lalu, parlimennya
adalah ini daripada Parti Amanah, Datuk Seri Allahyarham Datuk Seri Salahuddin, begitu juga di Simpang Jeram. Ya, itu nampak saya, kita tak tamak. Itulah saya melihat bahawa sekarang ni sudah ada kesepakatan yang padu antara UMNO dan parti-parti yang bernaung di bawah kerajaan perpaduan, di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim saya. Baik saya, ini countdown 8 hari lagi nak mengundi ni saya. Saya dapat juga macam-macam teman, ada yang menghantar kiriman pada saya, ada yang beri komen, ada yang menghubung melalui telefon. Mereka mengatakan bahawa dalam pilihan ini UMNO, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan katanya bahawa dalam keadaan begini konon-kononnya katanya kalau tertekan dan sebagainya, malahan pimpinan Perikatan Nasional kabarnya nak merampas Selangor. Saya kata biarkanlah, kita sama-sama, sebab yang mengundinya rakyat. Cuma saya katakan jangan buat kerja Tuhan. Yang menentu segalanya adalah ketentuan ilahi, saudara. Saudara, tak apa. User dia kata, tak apa, calon-calon tak hilang deposit dalam PRU. Calon-calon hilang deposit dalam PRU. Lalu lah, saudara. Itu calon-calon daripada Parti Pejuang. Dan, saudara, saya cuma satu saya nak beritahu pandangan anda. Mereka mengatakan bahawa ini nak buatkan referendum. Sebenarnya itu takkan mungkin terjadi, saudara. Saya dah bercakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim itu bagaikan harimau yang terluka bila dia berada di belakang jeriji penjara. Dan hari ini beliau telah bebas dan memegang kuasa sebagai Perdana Menteri. Tidak mungkin semudah itu akan dilepaskan jawatan. Lebih daripada 25 tahun beliau berada di luar kerajaan dan mau menjadi Perdana Menteri, dan sekarang hari ini dia Perdana Menteri. Bukan semudah itu. Sebab itu bila mereka mengatakan nak tumbangkan kerajaan dalam bulan Ogos ni, saya senyum saja. Tang mana letaknya? Sebab yang dia diadakan pilihan kali ini adalah Dewan Undangan Negeri, bukan Parlimen. Macam mana boleh tumbang? Jadi malahan sekarang ni konon-kononnya ada langkah syaitan, langkah syaitan katanya, saya. Jadi dalam keadaan begini saya fikirkan, apakah mereka tidak menghayati titah duli Yang Mulia Pertuan Agong? Jangan diganggu gugat kerajaan. Biarlah ia bertahan selama 5 tahun. Jadi saya pun hairan. Masih ada lagi dengungan-dengungan semua. Jadi mereka ni seolah-olah mereka melihat titah istana itu masalah main-main saja. Sedangkan Duli Yang Mulia Sri Paduka Pertuan Agong dalam sewaktu membuka sidang Parlimen dulu secara lepas pilihan raya, baginda mengharapkan dan kata-katanya cukup berarti. Titah tuanku, kalau boleh biarlah saya berakhir sebagai Yang Pertuan Agong ini tanpa adanya pertukaran lagi jawatan Perdana Menteri. Sebab era Duli Yang Mulia Tuanku kali ini, secara baginda mengalami suasana negara yang terumbang-ambing. Sampai 3 Perdana Menteri sekali pilihan raya, saudara. Jadi sepatutnya kita belajarlah. Apakah mereka masih tidak belajar daripada episod-episod silam? Kita sampai ada 3 Perdana Menteri. Apakah mereka masih lagi mahu mewujudkan suasana negara berada dalam keadaan huru-hara? Ya, saudara, bagi saya rasa dalam keadaan begini sewajarnya. Teman-teman yang di atas pagar, berilah kenyataan anda, buatlah perhitungan anda. Sebab saya melihat kadang-kadang mereka seolah tidak menghormati mandat rakyat. Mandat rakyat bahawa Pakatan Harapan dibeli majoriti di kalangan minoriti. Ini saya cakap terus-terang, Pakatan Harapan mungkin kesana boring atau bosan mendengar penjelasan saya. Tapi Pakatan Harapan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dapat 82 kursi Parlimen. Perikatan Nasional cuma 73. Ini aja masalahnya sekarang ni, kenapa tak nak bersatu? Kenapa pula tidak mahu menghormati pilihan rakyat? Kami UMNO, saya rasa amat menghormati, sebab itu awal-awal kita tak mahu jadi, tidak mahu berada dalam kerajaan, kita jadi pembangkang. Tapi bila suasana yang menuntut UMNO buat keputusan, kita buat keputusan mengikut yang terbaik. Tiba-tiba sekarang ni nak jatuh lagi. Jadi saudara, apakah mereka tak tahu bila nak adakan pilihan raya, kalau habis bulan lapar jadi apa semua? Saudara, tadi saya jelaskan 6 juta hanya untuk Dewan Parlimen dan Dewan Negeri. Satu. Kalau nak diadakan Parlimen untuk keseluruhannya, saudara, 1 bilion lagi lebur. Alangkah baiknya wang sebegitu banyak digunakan untuk bangunan rakyat. Itu keadaannya.
Saudara Siti Saripah, masa zaman PN memerintah, tuanku dah beritahu, tapi UMNO tarik sokongan juga. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Ya, Puan Siti Saripah, memang begitu keadaannya. Tapi saya tak tahulah bila keadaan begitu. Ini politik ni selalu macam-macam. Puan Siti Saripah, saya rasa ada ke? Saya tak tahulah. UMNO tarik sokongan sebab dah due waktu itu. Sebab kita merasakan ada, macam bukan tak sokong. Awal-awal lagi kita menyokong masa tu. Tapi bila melihat kebejahatan yang berlaku, rakyat terkurung macam mana, sebab itulah pimpinan UMNO menarik sokongan. Lebih daripada itu saya tak boleh nak mengulas. Jadi dalam keadaan begini, seolah-olah saya melihat mereka yang berada di anjung kuasa, yang berada di anjung parlimen, mereka merasakan seolah mereka lah segala-galanya. Mereka lah yang calon jadi wakil rakyat untuk jadi menteri dan sebagainya. Itu keadaan saya. Saya bosan lah bila dengar orang cakap, bulan 8 jatuh kerajaan. Ini referendum rakyat. Saya jangan tipu rakyat. Nah, sebab tu malahan saya melihat juga, ini adalah musim fiesta, caci maki, hamun-menghamun, saudara. Saya nak beri laporan juga, saudara. Saya baru dapat terima tadi, baru dari sumber dalaman saya di Kelantan khususnya. Kabarnya suasana agak memenatkan untuk pimpinan parti PAS. Kerana sudah berlaku keadaan yang huru-hara di kalangan mereka. Dalam Perikatan Nasional sendiri, saudara. Puncanya tak lain tak bukan kerana dilihat tentang legasi Allahyarham Tan Sri Aziz seolah-olah mau dihapuskan. Saya tak mau campur lebih, tapi saya dapat ramalan begitu. Sebab itu katanya ramai calon-calon yang sepatutnya bertanding telah dicah keting oleh pimpinan seorang dewa yang selama ini sangat mengidam dengan jawatan Menteri Besar Kelantan. Itulah puncanya dalam keadaan yang agak sedikit huru-hara di kalangan di Parti Perikatan Nasional. Kabarnya begitu, saya. Jadi sekarang ni katanya kita boleh lihat dengan jelas pergolakan berlaku di Dun Gual Periuk, di Kemuning, di Pulau Condong, di Semerak, malahan di Nimbung Tebal dan sebagainya. Tindakan dari pengikut mereka sudah berada di luar kawalan sehingga sanggup membakar poster calon sendiri kerana marah dengan tindakan seseorang yang disifatkan sebagai manusia yang teramat gilakan kuasa. Memang saya dapat gambaran, tapi saya tak mau menjelaskan parti mana dan sebagainya. Tapi begitulah keadaan saya. Ada penyokong-penyokong yang bakar bendera. Saya tak menggalakkan yang itu. Kalau nak marah pun, marahlah. Hukumlah di peti undi. Saudara. Tapi saya nampak, saya lihat mereka menurunkan bendera, bakar bendera, marah sangat-sangatnya. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saudara, peperangan dalam Perikatan Nasional sudah terjadi. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu saya katakan pimpinan di Kelantan nampak gayanya agak layu. Malahan Barisan Nasional menurut Setiausaha Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Seri Muhammad Alwi Ahmad, dia kata banyaklah perkara-perkara yang memberi advantage kepada calon-calon daripada UMNO, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Tak tahulah saya, itu saya dapat memberi gambarannya, saudara. Jadi sekarang ni di Kedah, banyak orang nak tahu. Saya melihat bahawa slogan bahawa Kedah perlu alih sudah pun mula mencengkam di hati rakyat. Penjelasan, penerangan kenapa perlunya kerajaan negeri bersama dengan kerajaan pusat sealiran sudah semakin diterima oleh rakyat. Dalam keadaan sekarang ini, sebab di Kedah ini khususnya macam di Langkawi, tumpuan rakyat tidak lain tak bukan adalah semata-mata di sektor pelancongan untuk menyambung kehidupan. Jadi dalam keadaan begini, saudara, Kementerian Pelancongan diharapkan untuk memberi rancangan dan sebagainya. Kalau tak sealiran dengan pimpinan pusat, macam mana perancangan dapat dilaksanakan? Itu macam di Langkawi, saudara. Di Langkawi ni, saudara, pertama sekali kerusi Dewan Undangan Air Hangat. Calon-calon, dia jumlah pengundi adalah 33,156 orang, saudara. Jumlah pengundi. Dan Perikatan Nasional melalui Parti Bersatu menurunkan wanita Samsirah Siru. Sementara itu, calon daripada UMNO, Barisan Nasional, juga wanita, iaitu Ketua Wanita Bahagian Langkawi Syam Syuhaili Othman. Tapi ada dua calon bebas, saudara.
iaitu saudara Safwan Hanafi Syafi'i dan Zulfadli Muhammad Yusof. Dua-dua bertanding atas tiket bebas kerana merasakan bahawa kursi tersebut sepatutnya diberi kesempatan pada calon berada PAS. Jadi artinya sudah ada berantakan. Kalau ini keadaannya. Sebab kalau kita melihat saudara, dalam pimpinan terdahulu, pada pilihan raya yang ke-14 dulu, kursi tersebut dimenangi oleh calon dari Parti Keadilan, iaitu Johari bin Bulat. Beliau mendapat 7,550 undi, mengalahkan Mat Rawi bin Abdul Hamid dari Barisan Nasional yang dapat 6,018. Calon daripada PAS dapat 4,034. Sebab itu PAS merasakan, kerana calon PAS waktu itu Azlina binti Azminan, mereka merasakan tak sepatutnya bersatu bertanding. Tapi bila turunkan begitu, pengundi-pengundi, jadi PAS ada lebih kurang 4,034 undi. Sedangkan kalau dicampurkan antara Parti Keadilan dan Barisan Nasional, 7,550, campur 6,018, artinya di situ ada 13,568 undi. Itu dia ada dalam Pakatan Harapan, saudara. Modal besar yang diperolehi oleh Puan Datuk Isyam Syuhaili, Ketua Wanita. Kerana PAS datang dengan hanya 4,034 undi saja. Itu berdasarkan data, saudara. Rakyat belum buat perhitungan. Sebab itu saya katakan, kalau begitu punya banyaknya 7 campur 6, 13. Kalaulah ada juga kalangan pengundi-pengundi atas pagar ataupun anak-anak muda, okey, saya kata kita bagi 30%. Masih lagi advantage ataupun calon daripada UMNO Barisan Nasional, Dato' Isyam Syuhaili selaku Ketua Wanita UMNO lebih ruang untuk berjaya. Sementara itu saudara, di Kuah, ini dua negeri saya di Langkawi ni saudara. Di dalam Parlimen Langkawi ini ada 2 Dewan Undangan Negeri. Iaitu Kuah. Jumlah pengundi di Kuah adalah 34,694. Calon daripada PN Bersatu Amar Farid Mahmud, juga daripada Bersatu saudara. Bukan daripada PAS. Dan calon daripada UMNO, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ialah Ahmad Fauzi Cik yang diturunkan oleh Parti Keadilan. Sementara itu, terdapat seorang calon bebas, saudara Mazlan Ahmad. Kabarnya beliau merupakan pimpinan PAS di kawasan Langkawi ini. Kenapa dia bertanding bebas? Disebabkan mereka merasakan sewajarnya PAS diberi tempat untuk bertanding, saudara. Ini keadaannya, saudara. Walaupun dulu, pilihan raya lalu, Parti Keadilan melalui calonnya Muhammad Firdaus Ahmad mendapat 8,276 dengan majoriti 5,824, mengalahkan calon daripada Barisan Nasional 5,824, Datuk Nur Saidi bin Nayan. Sementara calon daripada PAS, Mazlan bin Ahmad, dapat 2,685. Dan bebas cuma 86, hilang wang pertaruhan. Artinya saudara, kalau dicampurkan undi antara Keadilan bersama dengan Barisan Nasional, 8,276 dengan 5,824, artinya 14,000 undi ada untuk modal besar kepada saudara Ahmad Fauzi Cik, calon daripada Parti Keadilan. Sebab saya lihat petang tadi saudara, bagaimana warga UMNO begitu menyantuni. Saya berbual juga dengan ketua bahagian di sini, iaitu Dato' Razifuddin Najib, iaitu anak Dr. Najib. Beliau begitu yakin kali ini, katanya Langkawi dua-dua kursi itu dalam keadaannya advantage ataupun memberi kemudahan kepada calon-calon daripada Pakatan Harapan. Saudara, itu keadaannya saudara. Saya harus memberi gambaran yang jelas. Kenapa begitu saudara? Saudara Rosli Amin ni tak bolehlah anda nak marah dengan begitu saja. Pastikan anda jangan jadi UMNO. Kenapa begitu terpulang lah. Nampak gaya anda marah sangat pada UMNO. Apa dosa UMNO pada anda? Kalau anda merasakan dosa pimpinan UMNO, saya tak marah juga. Tapi bila mengatakan dosa parti UMNO, itu yang saya kata perlu saya jelaskan. Saudara, Pok Mi Amin pun tak apalah, nak kata apa bercakap lah.
Saya kadang-kadang letih nak mengingat kepada teman-teman. Anda boleh mewakili parti anda, tetapi jangan mengutuk parti yang lain. Saya juga tak setuju kalau saya dah lihat kadang-kadang ada Saudara Amir Hunter, dia marah tu. Pedulikanlah tu. Saya tak apalah. Bila anda mengatakan bahawa seolah-olah UMNO ni berdosa sangat, saya tak apa. Sedangkan sekarang ni saudara, saya melihat calon daripada Perikatan Nasional ini benar saudara. Ini saya melaporkan yang benar, tidak lain tidak bukan yang benar saudara. Macam calon daripada N22 Gurun. N22 di Gurun calonnya adalah pemain bola saudara Badrul Bakhtiar. Jadi bila wartawan bertanya dengan beliau, bila tanya, sebenarnya itu hari pun saya berbual juga dengan saudara Wan Mahusin. Bila tanya dengan Badrul Bakhtiar, apa manifesto anda bertanding kali ini? Dia punya jawab mudah saja. Undi saya dulu, baru tahu manifesto. Saya kata, itulah sebab beliau bukanlah arif dalam politik. Sebab dia sebagai pemain bola. Memang dia bintang bola di Kedah ini. Tapi politik ini berbeza. Di Gurun, jumlah pengundi adalah 40,941. Sedangkan kawasan itu, calon daripada Pakatan Harapan, PKR, Firdaus Johari, sementara calon mewakili Perikatan Nasional, Badrul Bakhtiar. Di Gurun, dulu Datuk Johari Abdul, sekali speaker Dewan Rakyat. Waktu pilihan raya dulu, dia dapat 10,732, saudara. Dan Barisan Nasional melalui calon Datuk Boy Ching Gan dapat 6,525. Sementara Parti PAS dapat 5,257 dan calon bebas hilang deposit 167. Kalau dicampurkan undi 10,732 daripada Pakatan Keadilan dan Barisan Nasional 6,000, artinya di situ saja ada 17,300. Sebab ini pakatan bersama, saudara. Kalau dikirakan dari segi, saya katakan ini hukum logika, saudara. Saya memberi pencerahan pada anda supaya anda berfikir. Itu dari segi jumlah pengundi dalam pilihan raya yang ke-14 dahulu, saudara. Kerana calon daripada PAS cuma ada 5,257. Sebab itu saya katakan kalaulah turun banyak mana pun keadaannya, saya tidak nampak ada ruang untuk Badrul Bakhtiar boleh menang. Tapi terpulanglah. Sebab itu bila orang tanya apa manifesto, bagilah saya menang dulu, undilah saya dulu. Saya pun ketahu juga saudara. Kemudian saya melihat bagaimana tentang UMNO dengan Pakatan Harapan, keikhlasan begitu terpancar. Malahan bila orang menuduh, saudara, bila orang menuduh UMNO ni menjilat DAP dan sebagainya, selalu lihat sendiri. Walaupun dalam keadaan terkilan, pimpinan DAP mendayakan mereka terkilan apabila Pakatan Harapan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP juga akhirnya akur untuk memberi kursi Dewan Undangan Negeri Dun Dusa Tua. Dun Dusa Tua dulu ni saudara adalah kursi DAP. Tapi kali ini, pilihan raya kali ini diberi pada UMNO. Jadi, bercakaplah faktanya saudara. Saudara, terima kasih Saudara Ahmad Haji Nasir, Saudara Zack Zaidi, Saudara Anwar Bidin, Saudara Ahmad Map. Saudara, apa pula saya tipu, pulang lah. Teman-teman kat sini dia kata tak bagi saya layan. Tak apa saudara. Dan saya lihat sendiri dalam ini fakta. Apa yang berlaku di Pulau Pinang, saya cukup sedih. Saya cukup sedih kerana selalunya kita, budaya kita saudara, tetamu yang datang paling tidak kita layan. Bukan kita usir tetamu itu. Malahan kalau kita seangkatan. Apa yang berlaku 2 malam lalu apabila calon daripada bayan lepas beliau merupakan Presiden Parti Gerakan. Memang dengan UMNO, dengan Pakatan Harapan kita tak bersetuju. Tak ada masalah pada kita tolak. Tetapi mereka dalam keadaan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional, UMNO, PBM, Parti Peribumi Bersatu, PAS dan Gerakan. Tapi apa berlaku, saya lihat tak sepatutnya. Apabila katanya dia datang ke tempat itu dibayar lepas. Bukan dibayar lepas, dia hadir tempat tersebut, dia dihalau saudara. Ini calon bertanding bayar lepas. Bukan saja tidak diundang untuk menyertai program ceramah mega. PN best katanya, Perikatan Nasional best. Best tang mana saudara? Apabila katanya Presiden PAS hadir, malah rakan sekutunya itu Dominic Lau, dia diarahkan untuk meninggalkan program tersebut di Tasik Gelugu.
peristiwa berlaku di Tasik Tengguru, saya terkejut saya. Kita ni marah macam mana pun, takkanlah kita nak usir begitu. Saya tengok terkulat-kulat lah Dominic Lau. Tapi dia senyum jugalah. Sebab bila wartawan tanya, tak apa, tak ada masalah pada saya. Itu kata di muka saya, wajah muka sudah menggambarkan kekecewaannya. Sebab itu dulu saya dah bagi tahu bahawa hubungan dalam Perikatan Nasional, keadaan masih lagi mencengkam antara Perikatan Parti Pribumi, PAS dan Gerakan. Ini terpancar apa yang berlaku. Dominic Lau diusir. Sepatutnya sebagai Presiden UMNO, kita bariskan semua Presiden Parti. Kita lah ada terdapat 19 parti. Jadi Presiden parti-parti semua kita hormati. Kalau kita tak setuju ke, kita marah ke, itu soal lain. Tapi mereka sebagai tamu, kalau di rumah UMNO, kita santuni. Tapi ini berlaku di Tasik Gelugu. Amat menyedihkan saya. Dan ini berlaku sebab katanya, itu adalah himpunan Presiden PAS. Jadi kadang begini saudara, Islam yang bagaimana kalau tetamu diusir? Ini persoalan saudara. Anda harus menjawab soal ini. Dan mereka harus menjawab dan menjelaskan pada rakyat bagaimana dalam kumpulan mereka, kumpulan dalam Perikatan Nasional, boleh terjadi Presiden Parti Gabungan diusir. Saya tak tahulah, mungkin lah. Dan saya pun tak tahu kenapa Presiden Gerakan itu hadir. Tapi saya kata dalam hati saya, dia sebagai Presiden Gabungan, dia kena hadir lah. Undang tak undang, jemput tak jemput, dia kena hadir. Sebab menghormati kedatangan Presiden daripada Parti Gabungan, itu Parti PAS. Tambah pula adik-adik datang dari Terengganu, datang ke Pulau Pinang. Di mana Dominic Lau, orang Pulau Pinang. Dia bertanding, dia bayar lepas di Pulau Pinang. Jadi apa salahnya, berilah dia peluang duduk sekali. Bukan suruh bucak pun tak apalah, tapi dihalau. Malahan katanya ketika pemimpin PN lain mengambil tempat di atas pentas, Lau bersama sekumpulan penyokong PN sekadar menunggu di tepi pentas. Sementara menanti ketibaan Haji Hadi. Pemimpin gerakan itu disambut oleh Naib Presiden PAS, Idris Hadi Idris Ahmad, yang merupakan antara penceramah pada malam itu. Bagaimanapun, ketika Idris hendak mengiringi Lau ke atas pentas, Setiausaha PAS Pulau Pinang, Izuri Ibrahim, menuju ke arahnya dan dengan tegas beritahu, yang tidak diundang sila tunggu di sini, mak tuan saudara. Jadi ada pula yang cuba membantah, tapi dia membalas, tak boleh. Kamu pergi, usir saudara. Itu gambaran yang saya dapat. Saya tak mau cakap lebih saudara. Anda timbangkanlah apa yang berlaku. Bagi saya lah, itulah pada letaknya budaya, nilai, murni jiwa mereka. Rakyat tahu. Saudara mungkin marah pada saya. Marahlah pada saya. Saya ceritakan yang benar saudara. Sebab di balik pulau saudara, ini sebenarnya bayar lepas itu kursi balik pulau. N38 bayar lepas. Jumlah pengundinya 39,754. Perikatan Nasional diwakili oleh Dominic Lau dari Parti Gerakan. Sementara Pakatan Harapan meletakkan Azrul Mahdi Aziz, itu daripada Pakatan Harapan, itu daripada Parti Amanah. Dulu waktu PRU14 dulu, Azrul Mahdi bin Abdul Aziz daripada Parti Keadilan mendapat 12,504. Dia mewakili Parti Amanah dengan majoriti 5,245. Dia menang dan dia dikekalkan. Sementara daripada Barisan Nasional, iaitu Cikgu Rosli Hashim, dapat 7,259. Kalau dicampurkan 12,504 dengan 7,259, artinya di situ aja sudah ada 19,000 undi untuk dalam kumpulan Pakatan Harapan. Sementara Zarina Shinta Madar daripada Parti PAS cuma dapat 2,497, hilang deposit. Tapi bagaimanapun PAS menuntut supaya diturunkan calon mereka. Ini yang berlaku di bayar lepas saudara. Aduhai, saya tak boleh nak komen lah saudara. Dan saya lihat sendiri, apabila berlaku permasalahan antara UMNO dengan MIC, kita pun ada masalah juga. Tapi disantuni. Sebab itu menurut Syed Anwar Ibrahim, dia faham dan adakan pertemuan dengan MIC. MIC bersungguhlah sebab dia tidak diberikan kursi. Katanya tak diberikan pembagian kursi. Tapi sedangkan waktu mau diadakan penegasan pembagian kursi, mereka awal-awal beritahu tak nak bertanding. Saya pun tak tahu apa jadi dengan MIC, dengan MCA ni saudara.
Katanya pula kerana UMNO tidak dapat menyelesaikan masalah kaum India, UMNO nak selesai macam mana? UMNO dah kalah. Kadang-kadang saya lihat MIC ni berilah argument yang jelas. Macam mana kita boleh menyelesaikan masalah kaum India kalau UMNO tidak berada dalam kerajaan? Pilihan raya daripada 14 dulu. Kini cuma dapat 70 kursi, gagal membentuk kerajaan. Kerajaan di bawah pimpinan Dr. Mahathir, Pakatan Harapan waktu itu saudara. Kemudian berlaku langkah Sheraton. Juga bukan daripada UMNO. Macam mana UMNO nak santuni? Dan akhir-akhir sekali, baru nak santuni di bawah Datuk Ismail Sabri, kita mengadakan pilihan raya. Dan hari ini, UMNO cuma ada 30 kursi saja. Kita dalam gabungan. Takkanlah UMNO boleh menangani masalah isu kaum India. Sepatutnya gabunganlah. Itu gambaran saudara. Jadi saya tak mau bercakap lebih daripada itu saudara. Sebab saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun berjanji. Beliau selaku Perdana Menteri akan menangani masalah masyarakat kaum India kerana menghormati MIC berada dalam gabungan Barisan Nasional. Jadi itu keadaan saya haraplah agar teman-teman semua faham. Di Langkawi ini kesan daripada pengguguran dua orang daripada Parti PAS semalam saudara, Datuk Mazlan Ahmad dan Timbalan Ketua Pemuda Langkawi Safwan Hanif yang masing-masing bertanding sebagai calon bebas di Dewan Undangan Negeri Kuah dan Dun Air Hangat. Saya berbual-bual dengan warga di Langkawi, mereka amat kecewa dengan tindakan tersebut. Dan besar kemungkinan calon yang diturunkan untuk Parti Pribumi ini bakal mengalami kemalangan yang teruk sekali dari pungutan undi. Itu dapatan saya, saudara. Terpulanglah pada rakyat di Langkawi. Dan saudara, saya melihat apapun keadaannya di Langkawi ini, satu kejutan yang paling mengejutkan apabila saya rasa calon-calon yang bertanding kali mungkin besar kemungkinan menang yang amat besar. Kerana bila saya berbual dengan saya singgah di kedai kopi, saya makan dekat kawasan-kawasan kampung ni. Saya solat di kampung Pisang, apa nama kampung tu. Warga dalam masjid tu saya kata macam mana keadaannya. Dia kata gini sekarang ni, dia kata kita pun kecewa lah. Sama-sama dua orang pun dah bergaduh. Jadi kami lebih senang lah dengan calon yang diturunkan oleh Pakatan Harapan, iaitu Barisan Nasional dan juga daripada Parti Keadilan. Itu kenyataan dalam kawasan masjid lepas saya solat Zuhur tadi saudara. Itu gambarannya yang saya dapat. Lebih daripada itu saya tak dapat nak beri gambaran, tetapi besok saya membuat laporan daripada Jeneri. Itu penting saya. Itu kawasan Datuk Menteri Besar. Kawasan Datuk Menteri Besar, Datuk Sanusi. Saya nak menyelami apa pernyataan mereka. Ya, saudara Syed Abdul Hakim dari Singapura berhadir. Tak apa, saudara boleh tengok kemudian ya. Saudara John Kelabu dari Semeling Sungai Petani, saudara Siti Teja, Anwar Bidin. Dia kata Datuk Seri Zahid dah sediakan kursi untuk MCA dan MIC. Tapi MCA dan MIC buat pesan tak mau bertanding. Benar saudara Anwar Bidin. Tapi bila bercakap dengan Datuk Anwar Ibrahim, dia kata kita tak layan mereka pula. Itu keadaannya. Terpulanglah saudara. Saudara, bagi saya saya setujulah kalau macam ni saudara. Saudara Madrid dia kata pemburu mimpi, fakta-fakta. Dia kata ke laut pulanglah. Tapi bolehlah saya santuni juga. Saudara Syirik saya running daripada Bandar Muazzam, terima kasih. Saudara Yusrid, saudara Madrid dia kata itulah pemburu mimpi di bayar lepas. Pakatan Harapan letak orang kita, PAS boleh letak gerakan seluruh ni. Itulah keadaan ke laut lah dia kata. Saya dari N1 Sungai Tawar Selangor. Saya tak boleh sebutkan saudara untuk anda undi mana. Sebab itu saya kata saya harus bersikap adil. Dan undi itu rahsia. Saudara Yusof, salam, terima kasih. Saudara Mas Bro, begitu juga saudara Usamah, terima kasih. Saudara Donia dia kata perabi Hailio saya kata ni katanya. Dia kata saya pembohong. Masa mana pula saya bohong? Saya cerita yang benar kata bohong. Terpulanglah saudara. Saya dah cakap kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Apa yang saya gambarkan saudara, cuma saya tidak bersetuju kalau anda memaki hamun rumah UMNO. Jangan begitu sekali. So, lapangkan dada saya malam Jumaat. Kalau anda rasa parti yang anda wakili boleh kalah, berdoalah pada Allah SWT. Mudah-mudahan kalau doa anda dimakbul oleh Allah, boleh merubah segala-galanya. Cuma,
saya berpesan pada teman-teman, elakkan melakukan, orang kata, jangan buat kerja Tuhan, merasa yakin parti ini boleh menang, parti ini boleh menang. Cuma saya memberi gambaran mengikut fakta data. Itu hukum alam, saya katakan. Hukum Allah SWT, wallahu a'lam bisawab. Kita jumpa lagi besok, saudara. InsyaAllah petang besok kita akan bersiaran daripada Jeneri, kawasan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Berdoalah di malam Jumaat. Sekian, terima kasih.